أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran tiada terhingga kerana dengan izinnya juga dapat kita bersama-sama lagi pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan dalam hidup insya-Allah dunia dan akhirat. Ini seperti biasa pada pagi ini kita akan bersama-sama berkuliah. Tadi sebentar tadi baru selesai Al-Fadhil Ustaz Ibrahim menyampaikan kuliahnya untuk kitab hadis. Dan saya juga insya-Allah ini sambungan kitab fiqh wanita seperti biasa untuk kita memahami dan memperincikan lagi berkaitan masalah-masalah wanita yang berkaitan dengan darah-darah ini. Dan kita telah masuk alhamdulillah pada bab istihadah, darah yang kedua. Setelah lebih kurang kita berbincang dalam bab darah haid hampir 2 bulan kita memperincikan bab darah haid. Dan sedikit permasalahannya insya-Allah kita dah masuk minggu lepas bermula dengan darah istihadah. Insya-Allah istihadah ni adalah satu darah yang kita kena ambil berat sangat sebab dia ada pelbagai permasalahan yang sangat rumit untuk kita memahami satu persatu dengan formula-formula yang telah pun dikaji oleh Imam kita Syafi'i rahimahullah. Jadi kita kena ambil perhatian lebih lah. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah SWT memberikan kita pencerahan demi pencerahan dalam memahami bab ini. Sebab yang nak bagi faham ialah Allah, kita hanya boleh berusaha belajar dan belajar. Kena ingat tu. InsyaAllah kalau tak faham minggu ni, mungkin minggu depan. Tak faham minggu depan, mungkin sekali lagi, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, insyaAllah. Tapi yang penting kita ada usaha. Allah tidak bertanya apa yang kamu dapat, tapi Allah bertanya apa yang kamu buat. Itu kena pegang tu, prinsip itu ya. Ini seperti biasa, sebelum sama-sama kita nak memulai kuliah ini, seperti biasalah kita memohon keberkatan dari Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memahami dalam majlis ini dan mudah bagi kita untuk dilapangkan masa untuk kita pada pagi ini. Sama-sama kita memulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan anak-anak yang dikasihi Allah, mudah-mudahan kita dapat memulakan kuliah ni pada kitab yang kita ada ni, pada yang mereka ada kitab. Ini kita tengok pada muka surat 217 ya untuk kitab Tuhfatul A'izza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Khatijah binti Isa. Ni puan ke anak saya tak tahu, habis mungkin ibu kot. Alhamdulillah 217 yang ada anak-anak yang ada kitab, juga ibu-ibu yang ada kitab, sebab insya-Allah yang telah pada masa kuliah di Al-Abrar satu masa itu sebelum PKP ni kita ada buat kuliah kan, yang tu insya-Allah ibu-ibu yang berada di kuliah Abrar pasti ada kitab ni. Dia boleh buka 217, yang tak ada tengok dekat skrin ya. Boleh pin skrin slide tu, pin slide untuk bagi dia tak lari. Okey, hari ni kita nak masuk kepada faedah, sedikit faedah. Mungkin pada bab istihadah ni saya kena ambil keseluruhan mungkin sebab apa, dia ada sangkut paut. Jadi kena baca satu-satu jugalah. Walaupun makan masa, insya-Allah kita kena sabarlah untuk mempelajari bab ini. Baiklah, faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Istihadah ialah hadas yang sentiasa wujud, yang keluar, dan bandingannya ialah seperti kencing, seperti air kencing yang keluar berterusan tanpa putus. Wadi itu jenis cairan yang keluar daripada faraj disebabkan keletihan ataupun disebabkan tidak berapa sihat, ataupun mengangkat benda-benda yang berat, atau mazi yang sentiasa keluar, maknanya air mazi, air yang keluar sebab ada syahwat
terangsang syahwat. Jadi air kencing, air wadi, air mazi ni keluar secara berterusan, sentiasa keluar. Juga kita namakan istihadah. Maknanya istihadah ni maksudnya umum. Khususnya adalah untuk darah haid yang melebihi 15 hari, ataupun umumnya adalah untuk semua jenis hadas yang keluar berterusan. Kita istilah itulah. Khusus memang untuk darah, nama istihadah. Darah haid yang keluar berterusan, ataupun apa-apa jua hadas seperti air kencing, ataupun air wadi atau air mazi, ataupun angin yang keluar berterusan, tak boleh berhenti. Kalau berhenti pun tak sempat nak habiskan solat. Tak dapat nak selesaikan ibadat wuduk dan solat tu selesai. Terlalu kerap. Jadi itu adalah masuk istihadah sudut umum lah. Maksudnya ialah istihadah tidak menghalang seseorang wanita mustahadah yang kena darah istihadah daripada sembahyang, puasa, berjimak, ni bersetubuh bersama suami dan sebagainya, baca Quran, bawa Quran, sentuh Quran, tak ada masalah. Kerana jika perkara-perkara tersebut ditegah, bagaimanakah seseorang wanita mustahadah itu dapat menunaikan sembahyang, puasa dan ibadat-ibadatnya yang lain, kerana istihadah adalah sentiasa wujud seperti air kencing yang sentiasa keluar, iaitu tidak tos. Dia keluar setitik ni, sebab dia ada masalah tu. Tapi nak ceritanya, kalau berlaku begitu dalam bab najis keluar tanpa berhenti, tetap dinamakan istihadah dan hukumnya sama macam wanita yang kena darah istihadah. Itu mustahadah. Okay. Menurut kajian yang telah dibuat, darah istihadah biasanya keluar selepas tempoh sebanyak-banyak haid ataupun nifas dan ianya tidak memenuhi syarat-syarat haid. Darah istihadah keluar daripada rahim wanita ketika keadaan kesihatan badan tidak stabil. Biasanya begitulah. Ada masalah tertentu kesihatan menyebabkan dia keluar. Kan disebutkan pada minggu lepas sejenis urat yang namanya azil. Azil ni yang Nabi sebut sendiri. Masya Allah, pada masa tu belum ada alat-alat scan dan juga alat laser nak melihat tu kan. Tapi Nabi menyebutkan azil maknanya itulah tanda kenabian Allah yang menyampaikan, iaitu sejenis urat di hujung rahim tu, yang dia macam ada masalah menyebabkan keluar darah yang dikatakan istihadah ni. Dan Nabi menyebutkan azil ni, urat ni dia keluar tu menunjukkan ada sesuatu yang mengganggu dia, dan Nabi menyebut syaitan telah menendangnya. Wallahu alam. Dan itulah kebenaran yang Nabi sebut, maknanya dia ada kaitan dengan unsur-unsur gangguan syaitan. Jadi kita akan bincang kemudian. Sebab tu ada setengah-setengah orang pengalaman saya mengajar ni, berjumpa dengan orang-orang tertentu yang kena istihadah terlalu banyak. Tak tahu sebab apa. Pergi cek hospital okey, tak ada masalah apa pun. Hanya dia pergi dekat ustaz-ustaz yang perubatan Islam lah, syifa. Dia pergi, lepas tu alhamdulillah dengan air penawar tu yang diberi tu dengan bacaan-bacaan zikir-zikir tertentu, alhamdulillah stop. Itu menunjukkan ada gangguan syaitan lah. Jadi kehidupan kita ni tak dapat lari daripada gangguan syaitan sebenarnya. Sama yang membisikkan kita jadi malas masuk kelas online anak-anak kan. Alah Ustazah Basyariah tu aku dah mengaji gitu kan. Contoh gitu kan. Malas masuk kelas untuk dengar ceramah-ceramah yang dikatakan bersifat orang kata memahami tentang hakikat akhirat tu macam mana. Malas sebab benda-benda yang ada pahala lah, pendek kata kan. Kelas online terutamanya. Malas masuk kelas Ustaz Ghazali, Ustaz Ammar, Ustazah Siti Rahayu. Malas tu. Itu ialah gangguan, itu gangguan. Tapi bukan dalam bentuk orang katakan tadilah istihadah, tapi ada satu lagi masuk dalam urat darah, menguap, tak tutup mulut. Kan sudah selalu pesan gitu kan. Menguap saja, ngangok seluas-luas ngangok. Itu kan dah masuk lah tu. Bukan masuk seekor dua. Yang setan ni dia masuk mungkin beribu-ribu. Kita yang tak nampak sebab dia alam yang jisim yang halus. Lepas tu jadi malas masuk kelas, malas solat, kata sunat-sunat biasa buat dekat mahat tak buat dah. Malas baca surah Al-Mulk lagi. Al-Mulk pun tak baca dah. Itu antara yang dikatakan gangguan setan dah bermula. Jadi itu kena anak-anak ibu-ibu perhatikanlah.
Masya Allah. Benda-benda yang nampak simple, sempoi ni sebenarnya Nabi bila sebut bukan kecil lah. Menguat, tutup mulut, tangan sebelah kiri. Macam ni. Bukan tapak belakang, tapak tangan belah kiri tu kan. Sebab dan sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi anak-anak kalau kena istihadah, Ustazah bimbang ada kebarangkalian setan mengganggu urat dia masuk lah. Sebab tu yang kamu kena jaga-jaga adab-adab masuk tanda kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa. Semua tu adalah gangguan setan. Dia menguat, tutup mulut. Kena jaga betul-betul. Nak tidur malam baca 3 ayat kursi suratul Mulk. Jangan tinggalkan walaupun kamu tak berada di asrama. Asrama ni adalah latihan untuk beramal. Balik rumah beramal lah. Tapi latihannya jadi tinggal latihan kat ma'had je. Beramal tidak di rumah. Jadi harap lepas dah cakap pada pagi Jumaat yang mulia ini, anak-anak ibu-ibu juga tolong alert. Tolong ambil perhatian dan tolong sama-sama kita beramal. Mudah-mudahan dengan sebab kita beramal apa yang Nabi kata, Nabi suruh ni, kita selamat daripada gangguan syaitan. Dia katakan was-was syaitan ataupun yang masuk dalam badan kita, dalam urat-urat darah kita. Baiklah, itu adalah faedah berkaitan istihadah yang disebut sebagai bukan semata-mata darah, tapi ada juga hadas yang berterusan. Jadi caranya kita akan bincanglah macam mana kita nak lalui solat dengan cara darah keluar berterusan, air kencing keluar berterusan. Apa saja yang keluar berterusan tu, kita cara nak solat tu macam mana, kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Sebelumnya pada muka surat 218 tengok rumusan, kesimpulan, faedah dan kaedah daripada kitab Dawabit, kitab Arab Dawabit diterjemahkan di sini. Faedah berkaitan darah istihadah dan kaedah-kaedahnya. Kaedah ni katakan kalau dalam matematik kita formula kan, formula. Baiklah, faedah. Istihadah ialah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid ataupun hari-hari nifas. Dia terkeluar bersenarai haid dan nifas. Hari-hari haid ada hari-hari dia, nifas ada hari-hari dia, ada sebab-sebabnya. Jadi istihadah dia keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas. Al-Ustaz Maulana Mansur ni dia terjemahkan dulu baru dia tulis bahasa Arab. Jadi untuk menjimatkan masa Ustaz takkan bacalah dalam Arab ni. Kita ambil yang kita fahamlah dalam bahasa terjemahan terus. Okey. Jadi itu adalah faedah yang pertama. Kemudian kaedahnya ataupun kaedah, kesemua darah yang tidak dihukumkan sebagai haid atau nifas adalah darah istihadah yang berjalan ke atasnya hukum-hukum yang akan disebutkan kelak. Jadi disebabkan istihadah ni bukannya haid, bukannya nifas, dia keluar bukan pada hari-hari haid dan hari-hari nifas, makanya dia ada hukum tersendiri. Macam juga haid ada formula tersendiri, nifas ada formula tersendiri, istihadah juga ada formula tersendiri. Dia kena ikut formula tu yang telah dikaji, diselidiki, yang telah diset dah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab fiqhnya. Dan kita saat kita bermazhab Syafi'i, kita follow dia, tak perlu buat research dah. Tidak teruklah ustazah nak kena buat research seorang-seorang, ustaz-ustaz ulama lepas tu, tak perlu. Sebab hanya perlu follow je. Hanya perlu duduk dekat laptop, handphone, buka link, dengar je, ambil je tu. Dan ambil kaedah tu untuk kita amalkan dalam masa kita jadi keluar darah istihadah pun jadi istihadah. Tak susah kan? Tak perlu nak research lah. Nak keluar jumpa orang tanya, tak perlu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jasa yang sangat besar oleh imam kita yang terdahulu. Betul lah, mereka sangat besar ganjarannya. Sebab mereka, kita telah dimudahkan Allah untuk mendapat ilmu. Cuma kita ni nak tak nak je. Nak tak nak tu atas kita lah. Sebab tu salah besar kita tak nak belajar. Dah tak tahu, tak nak belajar. Jadi itu yang salah besar. Sebab kita tak perlu buat susah-susah lagi nak mengarang itu, mengarang ini. Kita hanya perlu duduk. Tambah hari ni tak perlu bergerak lah. Tak perlu start kereta, start motor. Tak perlulah nak turun naik tangga, nak tu macam anak-anak pelajar kan. Turun tangga naik kan. Masuk, tak perlu masuk dewan apa. Tak perlu pakai comel-comel pun, tak perlu make-up lah. Bukan nak jumpa siapa pun. Duduk depan laptop, tutup je kamera kalau tak mandi lagi. Ada tak mandi lagi tak? Ada tak mandi lagi apa depan ni? Tak tunjuk pun, tak tunjuk rupa.
penting buka je orang kata suara, sampai suara ustazah tu mengaji lah. Kan alhamdulillah, nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Semudah itu Allah bagi ilmu pada hari ini, dan sebab PKP, sebab Covid ni. Tu hikmah Covid barangkali adalah memudahkan kita cari ilmu tu pun tak nak lagi kan. Satu je masalahnya, kalau masalah internet tu je. Maka tolonglah ibu-ibu, kalau ada depan saya ni, di depan skrin ni, ibu-ibu, ayah-ayah kalau ada, tolong upgrade sikit lah. Kalau ada, mintalah tolong. Anak-anak nak belajar kan. InsyaAllah itu berbaloi sebab kita belajar perkara yang sangat penting dalam agama. InsyaAllah pahala besar. Kalau kita boleh beli benda-benda yang mahal, takkanlah tak boleh kita nak beli yang terbaik untuk upgrade internet kita di rumah masing-masing. InsyaAllah itulah sebab pentingnya untuk kita dapat ilmu. Mudah-mudahanlah insyaAllah ya. Kemudiannya kesimpulan, darah-darah yang keluar daripada faraj wanita ada kalanya adalah haid, nifas atau istihadah. Itu je 3 jenis nama darah yang keluar daripada faraj wanita. Tak adalah yang keempatnya. Darah fasad tu termasuk istihadah. Jadi cuma berbezanya adalah pada sudut kaedah penyelesaian. Darah tetap sama, warna tetap sama, tetapi kaedah penyelesaian dan namanya berbeza. Bila namanya berbeza, mana kaedah penyelesaian masalah berbeza mengikut formula kaedah masing-masing darah. Dan bagi darah istihadah ada 2 keadaan. Bagi darah istihadah ada 2 keadaan situasi, iaitu pertama, sama ada darah tersebut keluar berterusan selepas haid ataupun nifas yang melebihi tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Mana hari ke-15 tu tak stop, terus hari ke-16 tu masih ada. Sebab sebanyak-banyak haid sampai hari 15 hari 15 malam dia dah stop, berhenti, tak keluar dah. Tapi kalau dia melepasi jangkauan sebanyak-banyak haid, itu formula yang kita bilang formula haid kan. Sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, normal haid, kebiasaan haid tu kan. Dan jarak suci antara 2 haid. 4 perkara ni kena ingat. Ataupun sebanyak-banyak nifas, iaitu nifas bagi mazhab Syafi'i sebanyak-banyak adalah 60 hari 60 malam. 2 bulan. Paling banyak lah. Normalnya tak masuk lagi 4 nifas, tapi saya cerita siap 40 hari 40 malam. Kebiasaannya paling sikit 1 lahzah, 1 sekelip mata je, 1 saat. Keluar terus, tak keluar lah. Sekali tu je keluar. Dan bagi setiap satunya darah yang dikatakan haid dan nifas, terdapat gambaran masalah yang akan diterangkan nanti. Darah haid ada dia punya formula, nifas formula, istihadah juga ada formula dia. Baik. Dia akan terangkan kemudian nanti. Tapi haid dah selesai dah kan. Ni masuk nifas, istihadah dan nifas lah. Tapi nifas yang ketiga. Ni darah nifas kita akan belajar dalam bab yang ketiga lah. Ni bab yang kedua baru, iaitu berkaitan istihadah. Keadaan yang kedua adalah istihadah ni apa dia? Ataupun darah tersebut keluar bukan selepas haid atau nifas, tetapi ia tidak memenuhi mana-mana syarat daripada syarat-syarat haid. Maka darah ini ialah istihadah, iaitu apa? Tak cukup sehari semalam, tak cukup 24 jam. Kan dia kita belajar putus-putus kan? Campur sampai hari ke-15, baru 11 jam, 12 jam. Maka semua itu adalah darah istihadah. Ataupun dikatakan melebihi tempoh ataupun nifas bersama. Keluar dalam bentuk kata beranak tidak keluar darah sampai hari ke-17 baru keluar darah. Itu pun tak ada nifas, ada haid itu. Jadi nifas ni adalah dikatakan darah, ataupun dikatakan lepas tempoh 60 hari masih keluar darah berterusan, itu nifas. Itu istihadah, nifas pula. Itu adalah istihadah. Jadi tak cukup syarat 24 jam, terlebih 15 hari 15 malam, lebih daripada 15 hari 15 malam bagi haid. Kalau nifas tak keluar langsung darah, ataupun keluar tapi lepas 15 hari jadi haid balik, tak ada nifas, itu belum belajar tapi ini kita akan terang kemudian. Ataupun lepas 60 hari itu baru keluar darah masih berterusan, 60 hari, 61 masih ada darah lagi, 62 ada lagi, itu nama istihadah. Tapi istihadah dalam bab nifas kan. Jadi itu semua ada dia punya kaedah je lah.
Jadi kalau tak cukup syarat-syarat haid, tak cukup syarat-syarat nifas, maka jadilah darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Itulah maknanya istihadah ni dia khusus dalam bab darah, iaitu wanita yang datang darah tak cukup 24 jam sehari semalam, ataupun yang keluar terlebih daripada tempoh sebanyak-banyak haid ataupun sebanyak-banyak nifas. Itulah istihadah namanya. Baiklah, itu tentang rumusan, kesimpulan, faedah dan kaedah daripadanya. Baik, tengok ciri-ciri istihadah. Muka surat sebelah. Ni kena ambil lah sebab dia benda penting ni. Ada tak? Okey. Yang ini 220. Cuba tengok betul-betul. Ini adalah ciri-ciri yang dikatakan. Ciri-ciri istihadah tu apa benda ni? Ciri-ciri dia pertamanya adalah yang ni kena ingat betul-betul supaya tak keliru dalam nak menentukan istihadah ni, istihadah kategori mana, kategori dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ciri-ciri istihadah ni khusus bagi darah haid yang melebihi, ataupun yang tak cukup tempoh sekurang-kurang suci, ataupun tak cukup umur. Ciri-ciri istihadah ialah pertamanya keluar darah sebelum umur 9 tahun qamariyah ataupun hijrah. Terlalu muda keluar, tak sampai umur yang dikatakan umur yang memungkinkan jadi darah haid. Contohnya dia keluar semasa umur 7 tahun hijrah ataupun 7 tahun atau 8 tahun hijrah. Dia kena keluar sekurang-kurangnya umur hampir 9 tahun, iaitu 8 tahun 11 bulan 15 hari untuk sampai ke tempoh 9 tahun hijrah. Kalau keluar darah pada masa itu cukup sehari semalam dan tak lebih 15 hari 15 malam, jadilah anak tu sudah dikira keluar darah haid. Kalau tak ada ciri-ciri itu, jadilah darah istihadah ataupun darah fasad. Sama aja, istilah biasa tapi maksud sama. Jadi untuk umur tak cukup ni dipanggil darah fasad. Setengah ulama panggil darah fasad. Okey. Jadi yang pertama, keluar darah tak cukup 9 tahun hijrah. Tulis itu hijrah tu. Bukan tahun Masihi ya. Kemudian ciri-ciri istihadah yang kedua ialah keluar darah melebihi had maksima haid, iaitu lebih tempoh 15 hari 15 malam pun jadi istihadah. Yang kedua ni. Yang ketiga, keluar darah kurang daripada had minima haid, iaitu tak sampai 24 jam, sama ada sehari semalam ataupun beberapa hari dikumpul-kumpul, campur-campur sampai hari ke-15, tengok-tengok baru 20 jam. Maknanya itu juga darah istihadah kesemuanya. Dah bincang itu kan. Masih ingat lagi? Siapa-siapa yang tak dapat yang pertama, kedua tu boleh buka YouTube. YouTube tentang, sebab saya dah buat episod 1, episod 2, episod 3, dia boleh rujuk balik dalam bab tu. Sebab tak dapat nak ulang balik dalam tempoh terhad ini kan. Sebab ada senanglah nak rujuk tu, tengok balik YouTube, type je nama Ustazah, kemudian akan keluar, dia akan keluar punya Ma'had Tafiz Dar Al-Abrar. Kemudian yang keempat, keluar darah melebihi had maksima nifas, apa dia? Lebih 60 hari 60 malam. Yang jenis ibu-ibu yang melahirkan anak atau yang bakal melahirkan anak, jangan sampai lebih tempoh sebanyak-banyak nifas, iaitu sampai 61 hari belum kering lagi darah nifas tu. Maksudnya hari ke-61 adalah hari yang dikatakan istihadah, bukan nifas lagi. Tempoh nifas telah pun tamat bagi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir, ciri-ciri istihadah adalah keluar darah sebanyak 2 kali yang diselangi oleh masa suci yang kurang daripada 15 hari. Tak cukup jumlah suci. Haid pertama, antara haid pertama, haid kedua ni tak cukup tempoh jarak sekurang-kurang suci. Maknanya tak sampai 15 hari dah mari darah dah. Baru mandi 10 hari, baru mandi 11 hari, baru mandi 13 hari. Contoh. Datang balik darah, itu istihadah lah. Itu telah dibincangkan minggu lepas, ingat soalan tu. Kalau campur jumlah darah haid yang pertama dengan jumlah suci itu,
Kelebih 15 hari maknanya darah yang datang lepas tu adalah dikira mengikut kumpulan mustahadah, tak belajar lagi tu. Sebab dia kalau tak cukup kalau cukup 15 hari. Jumlah haid pertama dengan jumlah suci. Ni suci kan? Jumlah haid pertama dengan jumlah suci kalau tak lebih 15 hari, kalau tak lebih 15 hari hanya perlu datang balik darah tu, darah kedua tu kalau betul-betul ngam-ngam 15 hari dia berhenti, jadi haid balik. Jadi haid. Sebab belum habis tempoh sebanyak-banyak haid. Baru mandi, datang haid 5 hari, suci 5 hari, datang balik. Maknanya itu dalam tempoh sebanyak-banyak haid belum lepas, campur-campur perlu 10 hari, datang 5 hari lagi, 15 hari dia stop. Jadi 5 hari darah kedua tu masih lagi dikira darah haid sebab belum habis tempoh sebanyak-banyak suci. Sebanyak-banyak haid. Jadi campur jumlah haid pertama dengan jumlah suci tu tak melepasi 15 hari dikira masih darah haid. Kalau berlaku seterusnya pula straight tu kan, yang tu dikatakan kita kena tengok kepada kumpulan mana kita berada. Kalau straight lah, kalau dia berhenti 5 hari tak ada masalah lah, cukupkan 15 hari. Tapi kalau kita campurkan jumlah haid pertama dengan jumlah suci melepasi 15 hari, maka itu kena tengok jumlah suci tak cukup, tambah je lagi. Baki tu dia haid balik. Kan dah cerita minggu lepas, dia tengok balik YouTube tu. Nak faham kan? Okay, bagi siapa yang pertama kali ikut kuliah memang tak faham lah. Dia tengok balik YouTube yang sebelum ni. Minggu lepas saya dah ajar balik tentang cara nak kenal mana nak kira itu darah yang kena ikut kumpulan mustahadah yang 7 atau mana yang kena cukupkan suci, bilangan suci. Jadi istihadah yang berlaku dalam bab ni adalah bila keluar darah sebanyak 2 kali. Kali pertama, kemudian berhenti sekejap, datang balik darah kedua. Kalau jumlah suci tak cukup 15 hari tu, bila dicampur tadi kan, maknanya kena tambahkan lagi jumlah suci itu. Bagi cukup 15 hari, lepas tu baki yang ada tu jadi haid balik. Jadi untuk lebih senang, rujuk kepada episod sebelum ni. Minggu lepas punya YouTube tengok tentang masalah ini. Okey, itu ciri-ciri istihadah yang ada 5 ciri-ciri. Tak cukup umur 9 tahun, darah keluar lebih dari sebanyak-banyak tempoh sebanyak-banyak haid. Darah keluar tak sampai 24 jam. Darah keluar lebih haid maksimum nifas 60 hari dan darah keluar sebelum cukup tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey, ini kena hafal, kena ingat ni. Dia nak tengok istihadah dalam bab apa? Bab tak cukup 24 jam ke? Istihadah dalam ciri yang katakan lebih 15 hari 5 malam ke? Atau istihadah dalam ciri-ciri yang dikatakan tak cukup jumlah suci. Jadi bila berlaku darah yang menyalahi kaedah haid tu, kenalah kita refer pada istihadah. Istihadah ciri yang berapa? Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima. Itu dia punya ciri-ciri istihadah. Jadi istihadah boleh berlaku dalam 5 keadaan inilah. Baiklah, seorang wanita dikatakan beristihadah apabila terdapat salah satu daripada ciri-ciri berikut. Dikupaskan satu-satu, iaitu pertama, keluar darah di bawah umur 9 tahun, tak sampai 9 tahun hijrah, keluar darah. Di sini ada keterangan, darah yang keluar bagi wanita yang belum mencapai 9 tahun, yakni kurang 15 hari sebelum genap 9 tahun, mempunyai 2 ihtimal, 2 kemungkinan. Pertama, ia adalah darah rosak. Kedua ialah darah istihadah. Ini istilah saja yang berbeza antara para ulama. Adakah yang tak cukup umur 9 tahun ni namanya istihadah ke darah rosak ke? Damun fasad dalam bahasa Arab. Jadi menurut Syekh Bujairimi rahimahullah, darah yang keluar daripada kanak-kanak perempuan yang kecil tak cukup umur 9 tahun hijrah, atau perempuan yang menopause yang telah habis tempoh haid dia lah, dah lama dah, dia tamat tempoh haid dia, tiba-tiba keluar balik, adalah merupakan darah rosak, darah fasad, damun fasadun. Jadi istilah je sebenarnya, tak ada pun orang kata tak ada lah kata nama tu maksud dia berbeza, sama je darah tu kan. Dan dikata Syekh Bujairimi, darah yang keluar dari perempuan yang menopause. Pada pandangan sesetengah ulama termasuk Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, darah yang keluar daripada kanak-kanak perempuan yang kecil atau wanita yang menopause adalah darah istihadah. Sebutan dia beza kan.
Cuma wanita yang menopause ni kena tengok lah. Kalau betul-betul darah tak sampai 24 jam, tak lebih masa 5 malam, istihadah lah. Tapi kalau darah ni keluar dalam bentuk kata cukup tempoh haid, yang itu mungkin haid tak apa, tidak dikatakan lagi istihadah. Setelah kita belajar itu kan, tidak ada tempoh umur bagi haid ni kan. Walaupun dia dah menopause, cuma sebaiknya pergi periksalah, takut ada masalah tertentu. Kalau tak ada masalah apa, mana kalau cukup syarah haid lagi lah. Mana wanita yang menopause boleh datang haid balik. Boleh datang. Sebab kalau cukup syarat-syarat haid lah. Jadi tapi kena buat kita check up juga, takut apa-apa yang mungkin sebab kesihatan sebabkan jadi darah tu keluar balik. Sepatutnya tak keluar lah kan. Ada adat lah. Baiklah. Tapi ada seorang sahabat saya ni kan, kadang-kadang dia makan atau benda-benda yang kadang-kadang yang dikatakan hormon-hormon tu kan. Adalah seorang sahabat tu kan 40-an. Itu yang dia mengandung kan. Dia mengandung pula, mungkin ada benda yang menyebabkan kesuburan tu jadi ni tu kan. Ada hari ni macam-macam suplemen yang merangsang hormon kan, yang menyebabkan subur. Walaupun dah bawah-bawah tu kan, kita ingat makan untuk kesihatan, rupanya hormon tu disubur balik, mengandunglah dalam 45, 46 kan. Tak apalah, kalau sihat rezeki alhamdulillah kan. Tak nak makan dia kata, takut mengandung pula. Dia macam jadi adalah bahan-bahan tertentu kan, wallahu alam, yang mengaktifkan oleh hormon tu kan. Memang ada. Jadi itu yang dikatakan mungkin juga jadi boleh dia keluar balik lah. Kita makan kan untuk kesihatan, tapi tak salah pun. Tapi kalau datang tu tak ada masalah, bukan sebab, mungkin bukan fibroid, bukan sebab kesihatan. Kiranya haid lah kalau cukup syarat dia. Tapi kalau tak cukup tu, maknanya itu bukan haid. Jadi istihadah ataupun darah rosak. Kata Syekh Bujarimi, rosak. Kata Syekh Al-Fatani, darah istihadah. Itu istilah sajalah. Jadi nak ceritanya istilah yang berbeza, cuma maksudnya samalah. Begitu juga dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah oleh Abdul Rahman bin Muhammad Awad, bahawa darah yang keluar daripada wanita sebelum umur haid tak cukup 9 tahun hijrah, atau wanita yang menopause atau kurang bertempoh kurang haid, tetap dihukumkan sebagai istihadah. Itulah antara pandangan ulama tentang darah rosak ke darah istihadah ke. Rosak dalam bahasa Arab damun fasad, mu istihadah. Tapi tak ada masalah lah, nak cerita tentang nama apa darah tu je. Tak salah pun sebut je istihadah. Rosak sama je sebenarnya. Dia bukan haid, asal dia bukan haid, bukan nifas. Dia adalah darah yang keluar pada bukan waktu-waktunya. Okey, seterusnya ada lagi? Muka surat sebelah nak tengok contoh sikit. Dia nak contoh tentang ciri istihadah yang pertama, itu darah keluar di bawah umur 9 tahun. Okay. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tak ada ya? Dah habis ya? Tak sempat snap ni ya. Tak ada? Habis ya? Okay, tak apa. Bagi yang ada kitab sila rujuk. Saya ingat saya snap banyak dah, tak sempat. Tak habis kat sini je punya. Okey. Ni saya bawa balik minggu depan. Saya bawa dia, saya snap balik. Tapi yang ada kita sila buka sebelah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa darah yang keluar daripada wanita sebelum genap usianya 9 tahun ialah darah fasad dan tidak boleh dikatakan darah istihadah, kerana istihadah biasanya datang menyusuli selepas haid. Walaupun begitu, kebanyakan ulama tetap menganggap darah ini sebagai istihadah. Sila rujuk huraiannya dalam kitab-kitab lebih besar lagi, wallahu alam. Sama jugalah Imam Syafi'i, dia buat satu kenyataan nota ni, kalau wanita yang baru umur tak sampai 9 tahun keluar darah, ataupun belum sampai 8 tahun 11 bulan 15 hari nak cukup 9 tahun kemarin, 7 tahun keluar darah, Imam Syafi'i kata itu adalah darah fasad. Tak boleh kata istihadah, sebab dia datang, istihadah ni mesti menyusuli selepas keluar darah haid. Itu pandangan Imam Syafi'i pula lah. Kalau keluar dalam bentuk katakan umur tak pernah haid lagi, tiba-tiba tak sampai 9 tahun keluar darah, Imam Syafi'i tak panggil darah haid, darah istihadah, tapi panggil darah fasad. Sama macam pandangan Syekh Bujarimi tadilah. Maknanya sebab tak pernah mari haid lagi. Sebab bagi Imam Syafi'i rahimahullah,
Darah haid, darah istihadah adalah darah yang mengiringi menyusuli darah haid. Bila budak ni baru pertama kali keluar darah, mana ada haid lagi sebelum ini. Maka sebab tu Imam Syafi'i kata itu namanya darah fasad, bukan istihadah. Wallahu a'lam, ini semua istilah. Okey. Dia nak contohkan sini, ada contoh sikit. Saya baca ini dululah. InsyaAllah nanti kita bincangkan dalam bab yang lain pula minggu depan. Contohnya, ketika berumur 8 tahun 7 bulan, seorang gadis telah melihat darah keluar daripada rahimnya selama 5 hari 5 malam. Ini contohlah, dengar dulu. Tak ada kitab, dengar ya. Ketika berumur 8 tahun 7 bulan, seorang gadis telah melihat darah keluar daripada rahimnya selama 5 hari 5 malam. Jadi umur 8 tahun 7 bulan belum menepati umur sekurang-kurang haid. Sebab umur sekurang-kurang haid adalah 8 tahun 11 bulan. Ini baru 8 tahun 7 bulan. Itu yang penting, kita menandakan tarikh hijrah bagi kelahiran anak cucu kita. Ibu-ibu yang telah ada cucu, pesan dekat anak menantu, tolong catatkan tarikh lahir dalam tahun Islam. Sebab nak mengira masa balik anak-anak ni adalah pada umur yang katakan mengikut hijrah. Anak lelaki juga kena. Sebab dia nak tengok umur dia berapa. Tiba-tiba suara udah lain pada umurnya 9 tahun. 9 tahun darjah 3 kan. Tengok hijrah balik. Apa saya tanya dia, adik, abang ke? Abang ada mimpi apa-apa ke? Mana nak tahu hari ni kan? Hari ni jangan main-main. Kita tak tahu apa yang anak kita tengok di gadget-gadget yang kita beli pada mereka. Mula beli untuk mengaji belajar PDPR. Lain pula dia tengoknya. Lepas tu suara dia lain pula suara dia kan. Jadi mungkinkah dia telah melihat sesuatu yang tidak baik dalam tu. Jadi sebab tu kita kena alert benda ni. Cek baru darjah 3, baru tahun 3 sekolah. Tahun 3 dia biasa 9 tahun Masihi ni, kita kira masih lah. Kalau tak tulis tahun hijrah dia, tanya dia, abang ada mimpi ke? Mimpi yang katakan tadi, mimpi keluar mani kan. Jadi sampai di situ kita kena tengok tahun hijrah balik, cukup tak umur dia tu. Biasa kan, kalau cukup, kalau 9 tahun, tahun 3 tu biasa dah cukup lah. 8 tahun 11 bulan 15 hari, nak sampai ke 9 tahun hijrah. Anak perempuan dia mulai dengan keluar darah lah. Jadi kalau 8 tahun 7 bulan keluar darah dah cukup syarat haid, iaitu 5 hari 5 malam, lebih 24 jam tapi tak lebih 15 hari 15 malam. Jadi yang tak cukup dah masa tempoh keluar darah tu, iaitu apa? Tempoh yang dikatakan usia tu. Maka darah yang keluar ini dihukum sebagai darah rosak ataupun darah istihadah, kerana darah yang keluar ini menyalahi formula istiqra', formula kajian Imam Syafi'i rahimahullah dan ijma' ulama. Ijma' ni kesepakatan ulama, yakni ianya keluar di bawah umur 9 tahun, tak sampai lagi, dia nak lagi 4 bulan 15 hari. 11 bulan kan. Jadi itulah, dan jadilah dia darah rosak, kata Imam Syafi'i, dan kata semua ulama ada darah istihadah. Tengok Raja 19 ni, dia nak cerita tentang tadilah. Iaitu Raja 19 menunjukkan keluar darah di bawah umur 9 tahun. Dia keluar darah tarikh 10 September sampai 14 September, 10, 11, 12, 13, 14. Iaitu 5 hari. Pada masa tu darah keluar tu umurnya adalah 8 tahun 7 bulan. 8 tahun darah keluar darah. Jadi dia keluar 5 hari, iaitu 10 September, 14 September. Dari 10 September tu umurnya baru 8 tahun 7 bulan. Hukumnya darah yang keluar daripadanya bukan haid, bahkan dia adalah darah rosak kerana dia belum cukup umur yang sepatutnya keluar darah. Huraian Raja 19, Norizah yang berumur 8 tahun 7 bulan, yakni kurang 5 bulan pada genap 9 tahun. Telah melihat darah keluar selama 5 hari 5 malam bermula dari 10 September hingga 14 September. Maka darah ini walaupun ianya keluar selama 5 hari, yakni seolah-olah darah ini keluar melebihi kadar masa sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam, tetapi dihukumkan sebagai darah rosak kerana hukum mengenainya
sudah disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i rahimahumullah seperti kaedah yang telah lalu kerana belum cukup umur 9 tahun qamariyah. Tetapi sebaliknya, jika umur wanita tersebut Nurizah ni telah mencecah 9 tahun, ini adalah kerana umur permulaan haid dan dia melihat darah yang keluar itu mengikut kadar masa haid sehari semalam atau lebih daripada itu, tetapi tidak melebihi 15 hari 15 malam, sama ada wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak, maka darah ini tidak dikira sebagai darah rosak, bahkan dikira sebagai darah haid dengan melihat kepada umur yang sudah masuk pada permulaan haid itu 9 tahun. Kalau dia keluar darah 5 hari tadi, umurnya dah sampai 9 tahun hijrah, ataupun lagi 15 hari cukup 9 tahun hijrah, dikira sebagai darah haid. Itu dia beza dia kan. Maka hukum darah yang dilihat oleh wanita tersebut serta selang-seli masa yang tidak keluar darah itu ialah haid. Walaupun dia baru sahaja pertama kali datang haid atau sudah biasa adat, sama ada haid itu berbetulan dengan adat kebiasaannya atau tidak, dan sama ada keluar darah itu keluar dengan satu sifat seperti hitam keseluruhannya, merah keseluruhannya, kuning keseluruhannya, atau beberapa sifat. Misalnya dia melihat darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudiannya bertukar kepada warna merah selama 5 hari, dan selepas itu ia berhenti sebelum mencecah 15 hari, maka keseluruhan darah tersebut dihukumkan sebagai haid. Tetapi sebaliknya, jika darah tadi tidak berhenti sehingga berterusan melebihi 15 hari, maka hukumnya ialah darah hitam selama 5 hari itu sahaja ialah haid dan bakinya ialah istihadah. InsyaAllah huraian secara rajah akan diterangkan pada bab istihadah nanti. Jadi apapun, ini adalah keterangan ciri istihadah yang pertama, iaitu keluar darah sebelum cukup 9 tahun hijrah. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, kena pastikan tarikh lahir anak pada bulan Islam juga dicatat sebagai ingatan untuk menentukan tarikh keluar darah mereka tu pada cukup tak cukup umur itu. Jadi jangan rasa tak perlu tahulah. Kena tulis sekarang ada Google kan, Google tengok bahagian type kan nama umur tarikh lahir kita yang masih ini, type kan, lepas tu tukarkan kepada kalender hijrah, akan dapatlah umur anak tu sekarang ni berapa. Biasa dia akan lari beberapa hari, kadang-kadang lari bulan juga, lari bulan tu ada, lari beberapa bulan. Bab tahun hijrah dia tak banyak, dia kurang dari tahun Masihi. Tahun hijrah lari 11 hari tu, 11 hari. Maknanya dia 294 hari setahun. Kalau masih 365 atau 366, kalau 365, 366 jaranglah, tu tahun lompat kan. Jadi kena tanda betul-betul. Okey, Jadi ini tentang ciri pertama, iaitu keluar darah sebelum cukup 9 tahun. Okey, saya masuk ciri yang kedua pula. Keluar darah melebihi tempoh sebelah, yang ada kitab sebelah 224. Keluar darah melebihi tempoh haid, had maksima bagi haid, iaitu aksarul haid, iaitu 15 hari 15 malam. Maksudnya semasa berhaid dia juga didatangi istihadah. Darah haid yang datang tu dia keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid tu, hari ke-16 masih lagi keluar. Jadi pada masa itu dia telah berada pada darah yang bukan darah haid lagi, sebab telah melebihi tempoh sebanyak-banyak. Jadilah dia darah istihadah. Oleh sebab darah yang melebihi 15 hari, ada yang datang dengan satu warna pun satu sifat, hitam-hitam semua, ataupun 2 warna dan 2 sifat, 3 warna dan juga sifat, 3 sifat, atau melebihi daripada itu, maka insya-Allah keterangan terperinci berkaitannya bersama rajah akan dijelaskan nanti. Yang ini kita akan belajar kemudian. Cuma dia tentang ciri-ciri istihadah itu je. Ini yang kedua ni adalah datang darah haid lebih 15 hari 15 malam. Jadi itu kita tengoklah pula nanti. Kena kenali warna-warna darah pula. Telah dibagi tahu hari itu kan tentang ciri-ciri tentang darah, warna-warna darah kan telah kita belajar itu. Tengok balik YouTube saya ada warna-warna darah haid, ada kan warna-warna darah haid, ada cerita tu. Sebab tu kita tengok tu. Sebab bila darah mari lebih 15 hari, bermakna kita kena masuk kumpulan tertentu. Bila kena darah istihadah,
kita dipanggil wanita yang mustahadah. Mustahadah wanita yang kena darah istihadah. Ringkasannya mustahadah. Kena tengok kumpulan mustahadah yang mana kita berada untuk mengetahui apakah darah yang keluar yang berterusan tu, mana satu haid, mana satu istihadah. Sebab dia ada tamyiz, beza darah. Dia ada tamyiz darah. Yang ni yang tingkatan 4, tingkatan 2 dan 3 baru belajar, tak habis lagi dalam ada setengah ada satu warna saja, setengah 2 warna, setengah 3 warna, setengah banyak warna. Jadi yang itu kena bincang bab perbezaan warna darah dan sifat-sifat darah yang telah kita lalui itu kan. Ada dia kuat, bau, ketul-ketul keluar, ataupun dia keluar pekat. Macam itulah sifat dia kan. Sifat bau yang kuat, ketulan-ketulan, sama ada kecil atau besar, dan dia orang kata bersifat orang kata berbau. Bau dan kasar. Kasar tu ketul-ketulan kan. Yang itu rupanya ada kaitan dengan istihadah. Jadi kita akan bincang akan datang. Cuma nak beritahu sini, nak kenal bila darah haid yang kita lalui ni melebihi tempoh sebanyak-banyak dia, di situ kita kena berbalik kepada perbezaan warna darah, ataupun kalau tak boleh beza dipanggil kita ni ikut adat kita sebelum ni. Tapi nak cerita itulah darah istihadah. Bila lebih 15 hari namanya istihadah, bukan lagi darah haid. Okey, ciri yang ketiga, keluar darah kurang daripada tempat masa minima bagi sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam. Ini jadi istihadah. Macam mana? Rajah, contoh dan huraian secara terperinci dan kategorinya akan dibahaskan pada babnya nanti mengikut 7 pembahagian istihadah yang akan datang nanti. Dia cerita siap sini. Tak akan masuk lagi lah. InsyaAllah mungkin minggu depan tak akan masuk. Minggu sekali lagi ke. Jadi yang ketiga, keluar darah tak sampai 24 jam juga istihadah. Walaupun dia keluar tu banyak hari, tapi kalau dikumpulkan jumlah keluar tu tak sampai 24 jam, semua tu adalah istihadah. Tak bolehlah kita kata haid, sebab tak cukup tempoh sekurang-kurang haid 24 jam. Dan memang anak-anak ni kadang-kadang kita juga rasa payah kan nak kira kan. Tapi kalau jadi darah putus-putus ni memang kena catat. Hari, tarikh tu berapa, keluar darah pukul berapa, sampai pukul berapa je berhenti. Tak. Esok pula keluar pukul berapa pula. Memang agak orang kata rumit lah. Tapi itu kan pahala semua tu. Sebab apa saya kata pahala? Sebab bila berlaku sesuatu yang Allah Ta'ala uji kita dengan bak darah ni, bila ada jalan selesai dia macam itu rupanya, itu jalan penyelesaian ulama telah bagi tahu kita. Bila kita ikut jalan tu, pahala lah tu. Nampak macam orang kata, hari-hari nak kena tanda dia macam malih lah. Atau kata kat siapa lagi kita pun malih kan. Nak kena orang kata memperincikan bak tu. Sehari pula cek. Lepas tu saya kata gunakan waktu solat untuk cek darah ni keluar tak keluar, fatrah tak fatrah. Dan kadang tengok tak ada, tapi masuk kapal keluar ada. Ada lah tu. Mana? Boleh lah pukul berapa. Tengok pula lepas subuh. Lepas tu waktu yang subuhnya tu tertidur. Bukan tertidur sengaja. Kan bila subuh ni kan ramai orang suka tidur lepas subuh. Keluar pula darah ni. Dia malas nak cek subuh tu. Bangun sebelum subuh atau waktu subuh tengok ada tak darah tu. Kalau tidur sampai pagi payahlah nak cek berapa jam pula keluar. Jadi siapa-siapa yang kena masalah istihadah macam ini, darah keluar macam putus-putus, memang kena betul-betul peka lah. Bangun setiap kali waktu solat, awal waktu, akhir waktu, tolong cek. Nak tengok berapa jam tu dia keluar, pukul berapa ke pukul berapa dia stop. Kalau mungkin subuh tak ada, maghrib ada. Subuh tak ada, zuhur ada. Mungkin zuhur tak ada, asar pula ada. Jadi dia tak menentu tau. Sebab itulah kita kena tandakan jam tu pukul berapa dia ada, tak ada pukul berapa. Kalau tak ada, kita kira habis. Kemudian dia datang balik pukul berapa. Jadi sampai 15 hari tu. Hari terakhir 15 tu, kumpul lah semua jumlah jam tu. Mungkin hari pertama sejam. Atau setengah dia kata kat saya, setengah masa saya buang air kecil ada. Macam masa dia kencing ada. Kalau kencing nak kira bila pula? Tengok kalau kencing tu keluar masa kencing, 1 lahzah, 1 saat je lah kira. Tak sampai sejam, bukan sejam, 1 saat je keluar. Hari kencing pula 2 saat. Hari kencing pula ada 3 saat gitu. Maknanya dia hanya keluar pada masa buang air kecil. Maka kira saat lah tu, bukan kira jam lah. Sebab kalau jam, masa pukul 1 sampai pukul 2, 1 jam. Jadi ini yang dikatakan bila keluar darah putus-putus memang satu ujian lah. Dan kena terima dengan redha. Kalau tak redha tak dapat pahala. Pahala ni bila kita redha. Rupanya Allah nak ajar aku sebenarnya macam mana nak selesai masalah ini. Dan esok kalau berlaku pada anak kita, orang lain, kan kita boleh dapat pahala membantu menyelesaikan masalah. Sebab tu untung orang belajar. Sangat untung. Kadang-kadang tak berlaku pada kita, berlaku pada anak kita. Kadang tak berlaku pada anak kita, berlaku pada anak saudara kita.
atau anak jiran kita. Kadang-kadang sembang-sembang petang-petang tu kan. Tak tahulah, aku sekarang tak ada sembang sangat kan, takut nak keluar rumah. Aku sembang kod handphone pun buat kata WC kan. Dengan keluarga di kampung. Tak tahulah, Joh ni, anak saudara kita ni, Joh ni. Mari darah aku pening dah. Kata adik kita. Pening betul dengan Joh ni, contoh kan. Dan kebetulan alhamdulillah kita belajar hari ni. Sebelum kita belajar bab haid ni. Oh, maknanya engkau kena campur tu. Joh, bagi tahu Joh. Mari sini Joh. Joh, mari maklum nak cakap, contoh gitu kan. Ni maklum nak cakap. Joh, tanda kan. Akan di situ Allahu Akbar. Satu ilmu kita ajar kalau diamalkan oleh anak saudara kita tu dan dia pula sampai pada orang lain pula, kan berbahagia kita dengan pahala sampai dalam kubur walaupun kita telah tiada. Sebab apa? Pahala tu sampai. Pahala ilmu yang walaupun satu je kita kongsi. Bukan mesti ustazah nak mengajar ni. Kita yang belajar adalah ustazah secara rasmi kepada anak dan kepada keluarga kita atau kepada sahabat-sahabat kita. Hanya menyelesaikan satu ilmu tu baru satu ilmu, bab darah ni. Kalau bab lain lagi, bab solat, bab mandi wajib, bab fiqh lah. Atau bab yang melibatkan nasihat. Yang hari ni kan Allah bagi dengan COVID ni kan, demi bala ada yang sahabat-sahabat kita pergi meninggalkan dunia buat selama-lamanya, ada yang kehilangan ayah, mak, anak, macam-macam. Kita nasihat suruh sabar, kita bagi tahu, bagi motivasi, kan itu semua pahala. Ini kan ujian Allah yang tak dapat kena terima qada qadar Allah. Jadi itu antara perkara sebab apa? Sebab ada ilmu kita boleh memberikan sesuatu yang berharga pada orang lain. Dengan sebab kita cakap tu orang tu tahu dan boleh bersabar dan tenangkan dia. Dia satu sahabat kuliah saya kan. Satu hari telefon saya bagi tahu suaminya dalam ICU, oksigen drop. Allah menangis-nangis dekat ujung talian tu. Saya pun jadi orang kata, ya Allah, terharu sangat-sangat. Nanti tak apalah, saya kata nanti saya baca Yasin. InsyaAllah kalau ada panjang umur tu panjanglah, sihat selamatlah. Kalau dia pun dia macam dia seolah-olah dia hilang panduan pada masa tu. Menangis betul. Saya kata Kak, kalau tak ada siapa dalam dunia, Allah tu ada. Sebab dia tak ada keluarga dekat. Sebab suami bukan kena dekat tempat tu, kena dekat tempat lain, di Johor. Maritim kan, suami maritim. Jadi berpisah sebulan baru, berpisah sebulan lah bekerja dia kat Manjung. Sebab kuliah saya orang Manjung lah. Allahu Akbar. Jadi menangis. Dapat saya boleh kata Allah ada. Dan jangan rasa tak ada siapa-siapa. Allah ada. Istighfar. Banyak-banyak terima dengan tenang. Jangan rasa hilang segala-galanya. Ialah sebab suami kan tempat bergantungan para isteri. Tapi segalanya kan kita ni milik Allah. Itu nak kata macam mana? Kata Syuaib ketika kehilangan Sarah, Siti Sarah kan, yang kita tengok viral seminggu, 2 seminggu kan. Sarah tu milik Allah, bukan milik saya. Allah bagi pinjam sekejap. Kan itu antara sifat redha. Jadi Allah pinjamkan kita semua dan kita pun adalah Allah pinjam untuk kita pun bukan kita. Allah yang bagi kita kan, cipta kita. Kita milik Allah. Kita sendiri milik Allah. Jadi bila bercakap begitu, menenangkan dia, ingat ni daripada Allah, ujian Allah, dia rasa tenang gitu. Alhamdulillah. Esok saya telefon balik, rupanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suami telah pergi kembali. Dan suara dia pada hari menerima kematian suami tu suara yang tenang dah. Alhamdulillah. Saya dah redha ustazah, saya sudah terima ustazah, alhamdulillah. Suami dia meninggal pagi tu kan, tiba petang, esok pagilah. Allahu Akbar. Ujian ni bukan satu benda. Memang betul orang boleh kata sabar, tapi yang menerima kan. Tapi sekurang kita boleh menenangkan tu, alhamdulillah. Dia tak orang kata keluh kesah. Bila kita ingat sesuatu tu datang dari Allah, kita takkan marah. Betul tak? Kalau datang dari Allah ni, mana kita rasa kita ni nampak benda tu Allah yang bagi, kita rasa macam, ya Allah, memang betul Engkau yang punya, ya Allah. Segalanya Engkau punya. Termasuk si COVID pun Allah yang punya. Kalau Allah tak izinkan, takkan berlaku. Sebab itulah berkali-kali saya pesan setiap siri kuliah kan, banyak sama-sama kita semua bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon keampunan segala dosa-dosa kita yang lalu. Moga-moga dengan semua, bila semua satu rakyat Malaysia, satu dunia ni bertaubat, orang Islam lah, kebalik kepada Allah. Mana ikut balik perintah-perintah Allah yang telah abaikan selama ni, dengan mengaji, tak mengaji, malah mengaji agama fardu ain lagi. Ni bab haid ni fardu ain, malah belajar. Apatah lagi dalam bab solat. Solat dah tiang agama. Teras kepada agama kita. Tanpa teras takkan jadi. Runtuh agama tanpa solat. Solat pun malas.
Solat pun payah. Walhal air untuk wuduk tu dalam rumah tu banyaknya paip air tu. Pilih-pilih air tu kan. Tapi tak solat subuh terlepas. Isya terlepas. Semua terlepas. Yang tak terlepas apa dia? Main handphone. Tak pernah terlepas-lepas. Tak lepas-lepas. Handphone tak lepas-lepas. Tidur dengan handphone. Makan dengan handphone. Apa lagi? Sembang dengan handphone. Yang ni terlepas pula. Itu sebabnya kalau kata Allah bagi bala demi bala ni kan. Kan terbaru pula ada banjir dekat Merbuk Kedahian. Itu kan antara bala-bala tu. Kemudian masalah krisis kepimpinan negara, politik tak stabil kan, itu semua bala. Sebenarnya kita kena balik kepada diri kita, apa yang kita buat maka Allah murka pada kita. Jaga solat tu. Anak-anak dengar ni, jangan sampai kamu terlepas subuh. Terlepas solat-solat tertentu yang patutnya kamu solat. Di sini boleh jaga sebab ada ustaz jaga, ustazah jaga. Tapi sana kamu kena ingat, kamu kena tahu apa kamu buat sini, kamu kena jaga sendiri. Takkan tak boleh nak fikir subuh tu bangun-bangun tengok jam buka. Atau buka je, handphone kan ada, buka je azan. Kan app azan ni banyak. Jadi itu antara punca kenapa lah Mahat tak boleh buka lagi. Bila COVID masih makin banyak nak buka, macam nak belajar pun terpaksa online. Online pula masalah internet pula. Ustazah, saya tak boleh masuk ustazah sebab internet saya masalah. Kan dah jadi macam tu. Jadi semua kita tak kata kat siapa, baik pimpinan tertinggi, baik orang-orang yang ada jawatan, baik kita yang rakyat bawahan, semua kena kembali taubat kepada Allah. InsyaAllah dengan taubat kita yang sungguh nasuha ini, Allah akan terima dan Allah akan turunkan rahmat. Dan rahmat turun, azab akan diangkat. Azab tu adalah bala-bala macam ni. Itu kaedah kunci bagi nak diangkat bala. Kalau semua masih tak sedar-sedar lagi, ataupun yang sedar sikit, yang tak sedar ramai, juga tak akan terima lagi. Sampai semua sedar ataupun separuh ataupun lebih separuh yang sedar. Itu kunci untuk melihat kepada macam mana bala-bala ni Allah akan angkatkan. Itu kuncinya. Dia anak-anak jangan, ibu-ibu juga, kita kena ambil berat ni. Sama-sama tegur menegur, nasihat menasihati. Anak-anak 7 tahun tu ajar solat, ajar cara-cara, ajar baca Quran, ajar mengaji. Dan kalau boleh kita hari ni kan, tiap-tiap malam kena baca Yasin. Tiap-tiap malam, bukan malam Jumaat je. Yasin untuk saudara mara kita mungkin yang telah kembali ke rahmatullah, yang sedang sakit COVID ataupun minta sembuh, yang telah kembali minta Allah ampunkan dan minta pelihara keluarga kita dan juga minta diangkatkan bala. Hari-hari kena buat. Bacalah sama-sama ataupun nak baca masing-masing boleh, tapi kalau boleh buat jemaah. Buat jemaah, baca sama-sama. Hari-hari. Ni bala ni bukan sikit-sikit punya cerita. Hari-hari ada orang kembali kepada Allah. Hari-hari ada orang masuk YIC. Hari-hari macam-macam. Jadi itulah antaranya kita sembang-sembang sikit lah sementara saya nak kupas-kupas bab darah ni kan. Jadi semua kena sama-sama minta kepada Allah ampun. Sama-sama kita nak supaya bala ni terangkat insya-Allah. Tapi pasti itu kuncinya. Kuncinya adalah balik kepada Allah dengan jaga solat dan jaga segala peraturan-peraturan yang telah tentukan. Baiklah. Itu yang kedua, yang ketiga kan, iaitu tak cukup darah keluar selama 24 jam. Itu juga istihadah. Dan yang keempat, keluar darah melebihi had masa maksima bagi tempoh sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Itu juga jadi istihadah. Beranak anak pertama. Anak pertama ni. Hari pertama, kedua, ketiga semua dah. Ingatkan hari 40 tu dia nak berhentilah, tu normal darah darah nifas. Tak berhenti lagi. 41 ada lagi. Tak apalah. 42 sampailah 60 ada lagi. Tapi dia bukan ada banyak, sikit. Orang kata ekor-ekor. Hari ke-61 dah ada lagi, kena mandi wajib. Mana nifas dah, tempoh nifas telah tamat. Mandi wajib, solatlah. Itu adalah untuk darah nifas. Jadi ibu-ibu yang melahirkan anak, nifas adalah untuk darah yang dikatakan selepas bersalin. Siapa yang tak bersalin tak ada darah nifas lagi. Jangan kata aku darah nifas, tak ada, tak bersalin tak boleh, kena bersalin dulu, kena beranak dulu. Dan yang terakhir adalah keluar darah sebanyak 2 kali yang diselangi oleh masa suci yang kurang daripada 15 hari, iaitu seolah-olah masa suci kurang daripada 15 hari. Tetapi sebenarnya tidak, kerana baki masa sucinya disempurnakan pada darah kedua yang dijadikan istihadah apabila menepati syarat-syaratnya. InsyaAllah penerangan berkaitannya akan dibahaskan pada bahagian babnya yang akan datang. Jadi itu antara 5 ciri istihadah yang disebutkan, boleh dikatakan kena selesai melalui cara istihadah lah, hukum hakam istihadah. Jadi
5 ciri istiadah. Nanti kita akan bincangkan masalah rajah 20 ni, iaitu yang disebut sebagai tempoh suci yang tidak cukup. Nantilah ada cukup masa lagi. 11.30 kan. Okey. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang masuk kepada masalah yang disebut sebagai contoh untuk yang dikatakan tak cukup tempoh suci pada rajah 20, insyaAllah. Saya akan snap balik nanti semua ni. Nanti insyaAllah boleh tengoklah yang tak ada kitab nanti. Maknanya macam mana nak disebut pada darah istiadah pada ciri yang kelima ni, iaitu tak cukup suci 15 hari 15 malam, datang balik darah. Cara nak selesai tu dengan cara apa? Dengan cara kaedah mencukupkan tempoh suci dahulu, lepas tu yang lebih tu barulah jadi darah haid kalau cukup syarat-syarat haid. Jarak rajahnya pada rajah 20 nanti di minggu depan lah saya kongsi, sebab tak snap sini kan. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan berkaitan masalah ini, dan kita akan masuk kepada hukum istihadah yang kita akan bincangkan satu demi satu, sikit-sikit perlahan-lahan satu-satu. Mudah-mudahan dapat pencerahan yang terbaik, dan kita akan belajar juga macam mana cara nak solat orang yang datang darah istihadah ni. Apa nak buat step by step, dia ada cara kan. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan, dapat kita simpulkan masalah ini. Ini kesimpulan dah minggu depan. Cuma kita akan bincang tentang istihadah dalam bab tak cukup jarak suci ni. Dia darajah ni ada contoh dia supaya kita faham macam mana nak mengira tu. Adik tandakan pada muka surat 225 yang ada kitab. Minggu depan kita akan sambung lagi insyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah kita bincangkan sedikit sebanyak berkaitan ciri-ciri istihadah. Mudah-mudahan semua yang berada di dalam skrin ni bersama saya akan diberi Allah pencerahan dan pemahaman dalam bab ini. Ini tak ada masalah pun. Masuk masalah dalam bab pembahagian ni memang ada masalah. Ini memang tak ada soalan dah tanya kan, sebab memang dah faham insyaAllah. Dan mana-mana yang belum ikuti lagi kuliah siri, sebab dia sambung-sambung, boleh buka YouTube untuk tengok episod pertama sampai episod yang ke-6 ke-7 hari ni. Jadi mudah-mudahan semua akan dapat pencerahan. Didoakan begitulah insyaAllah. Ini seperti biasa, sebelum sama-sama kita sudahi program kita ni, kita sama-sama sudahi dengan doa, sedikit doa, dan mudah-mudahan Allah menerima ilmu yang kita belajar pada hari ini insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلادنا، وفي فلسطين، وفي سوريا، وفي العراق، وفي مصر، وفي أركان، وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة، ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس، وما يطير في الهواء، وما ينزل من السماء، وما يخرج من الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan katsiran untuk semua yang bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.